Okey, kita akan sambung kepada kuantiti, skala dan kuantiti vektor. Okey, so sebelum itu saya sharekan satu famous quote lah daripada Mahatma Gandhi. Okey, dia kata apa? It is the quality of our work which will please God and not the quantity. Okey, so maksudnya apa yang kita buat bukan maksudnya kita buat banyak kita dapat memuaskan atau kita dapat memenuhi keperluan, tapi dia bergantung kepada kualiti. Okay, so kalau kita compare satu lori pasir dengan sebiji diamond, so which one will you choose? Of course kita akan choose yang lebih bernilai, iaitu diamond. Okay, satu lori pasir banyak tapi kita tak nak sebab nilai dia tak berapa tinggi. Okay, so this is just a quote lah. Okay, kita sambung kepada kuantiti, skala dan kuantiti vektor. Okay, so untuk hari ini, anda akan dapat membanding bezakan apa kuantiti skala dan kuantiti vektor. Dan bolehlah berikan contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay, so sebelum itu, kita dah belajar tentang kuantiti asas dan kuantiti apa? Kuantiti terbitan. Masih ingat tak? Kuantiti asas kita ada 7. Ya, cikgu ya. Okay, kita ada 7. Iaitu pertama adalah panjang, lepas tu jisim, masa, arus, suhu, keamatan berluminositi dan juga kuantiti zirim atau kuantiti bahan. Okay. Lepas tu kuantiti terbitan adalah bila kita cuba darab ataupun kita cuba bahagi atau kedua-dua. Contohnya kita dapat luas, luas permukaan lagi, kita dapatkan isi padu, ketumpatan dan sebagainya. So adakah kita belajar dua kuantiti ini dah cukup? Sebenarnya tak cukup. Tak cukup. Sebab kita masih perlu belajar kuantiti, skala dan kuantiti vektor. So kita cuba tengok situasi ya ataupun case. Case pertama, lelaki ini dia kata dia berjalan 5 meter dalam 2 saat. 5 meter dalam 2 saat. So soalan saya, apakah jenis kuantiti yang terlibat? Apakah jenis kuantiti yang terlibat? So kita ada 5 meter dengan 2 saat. So 5 meter itu adalah tentang panjang. And then 2 saat adalah tentang masa. So kita ada jarak, kita ada masa, kita ada laju. Tetapi soalan saya, ke manakah dia pergi? Atau ke arah mana? Dalam soalan ni, dia tak bagi tahu. Dia hanya cakap berjalan 5 meter dalam 2 saat saja. You tak pasti dia jalan ke kiri ke kanan ke depan ke belakang ke terbang ke atas. Kita tak tahu. So kita tak tahu. Tetapi selepas 20 tahun, orang ini lagi. Mr. Bean, dia kata dia sekarang dia memandu 10 kilometer daripada rumah dia ke Aeon. 10 kilometer daripada rumah ke Aeon dalam 10 minit. So sekarang jenis kuantiti yang terlibat sama juga kita ada jarak, masa dan laju. Tapi sekarang bolehlah kita tahu ke mana dia pergi atau ke arah mana? Kita boleh tahu kan? Sebab soalan kata daripada rumah ke Aeon. Daripada rumah ke Aeon. So daripada dua gambar ini kita boleh lihat. So case pertama dia hanya bagi tahu berapa jauh dia bergerak atau dalam berapa masa atau berapa saat. Tapi kita tidak tahu, typo. Tidak tahu ke arah mana. We don't know which direction is he going. Tetapi untuk case kedua, kita dapat tahu, dia sebenarnya bergerak daripada rumah ke Aeon. Kita dapat tahu arah. Satu lagi situasi, case ketiga,
gambar ini saya ambil tahun 2017. Saya rasa you belum datang sekolah lagi kan? Okay, you masih tahun 6 kan? So, mungkin tak pasti you kenal tak ini siapa? Okay, ini PKM sekolah kita dulu Okay, PKM sekolah kita dulu, Tuan Haji Fadil Okay, so Tuan Haji dia berlari 10 km per jam dalam acara larian Tideja tahun dululah. Okay, tahun dulu. So, soalan saya, apakah jenis kuantiti yang terlibat? Okay, so kita tengok tadi 10 km per jam dia adalah laju. Okay. Lepas tu ke arah mana? Kita tak tahu ke arah mana kan? Okay, sekali lagi kita tidak tahu. Okay, tetapi soalan atau situasi yang terakhir, atlet ini berlari 20 km per jam bertentangan dengan arah landasan larian. Okay, so daripada gambar kita nampak orang lain berlari ke depan, dia berlari ke belakang. Okay, berlari ke belakang. So, apakah jenis kuantiti? Sama juga kita ada laju. Tetapi sekarang ke arah terbalik. Okay, ke arah yang berlawanan. Jadi mestilah dia kalah. Okay, so ini bermaksud tak semestinya kalau nombor dia besar, maksudnya dia menang. Okay, dia berlari dengan laju yang sangat cepat. Tetapi dia jauh daripada sasaran, jauh daripada garis penamat. Orang sepatutnya pergi depan tapi dia semakin jauh, dia berlari ke belakang. So that's why untuk hari ini kita perlu tahu sebenarnya kuantiti bukan sahaja perlukan nilai tetapi juga arah. Okay, sesetengah kuantiti lah. So ada kuantiti macam laju dia sebenarnya perlu bergantung kepada arah juga. Kes keempat ini, atlet dia berlari sangat cepat tetapi dia pertentangan arah. Jadi, dia mesti kalah. Okay. So, daripada kes-kes tadi, kita nampak bahawa sesetengah kuantiti perlukan arah untuk mengelakkan kita salah faham. Okay. So, contohnya kalau saya berada di atas jalan raya. Okay. Contohlah saya pergi ke Jepun. Okay. Saya pergi ke Jepun, saya pergi melancong ke Jepun. Lepas tu saya nak pergi sesuatu tempat lah. Kata saya nak pergi Mount Fuji. Okay, saya nak pergi Mount Fuji. So saya tanya orang, okay ni saya Saya cuba tanya orang tempatan lah. Okay, orang tempatan. Okay, Jepun. So saya tanya, okay, macam mana nak pergi Mount Fuji? Okay. So kalau dia jawab, okay, dia jawab, okay, you jalan. Okay, of course in English lah. Okay, kalau dia jawab dalam bahasa Jepun saya tak faham. Okay, so saya bila saya tanya dia cakap you walk 10 minutes. Okay, you walk 10 minutes. Okay, you walk 10 minutes then you can reach the destination. And then I will say nani. Saya akan tanya kenapa apa ni? 10 minit saya berjalan. Tetapi 10 minit tu ikut apa? Ikut speed macam mana? Saya nak jalan cepat ke? Jalan macam kura-kura ke? Setiap orang jalan dengan laju yang beza kan? So, kalau saya bagi tahu masa saja, tak cukup. Kalau saya bagi tahu, okay, you jalan lebih kurang 50 meter. Okay? 50 meter. Okay, kalau saya bagi tahu jalan 50 meter saja pun tak cukup. Because I don't know which direction. Okay, mungkin Mount Fuji dekat sini. Tetapi dia suruh I jalan 50 meter sahaja. Jadi mungkin saya berjalan ke sini, berjalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Okay, so saya nak cuba berapa kali? Kalau 50 meter mungkin boleh cuba lagi sebab dekat kan. Tapi kalau 5 km, takkanlah saya pergi arah pertama 5 km, tak dapat. Lepas tu saya patah balik, saya pergi 5 km. Kan? So normally we will tell the direction.
Okay, kita akan bagi tahu arah. Okay, so contohnya, you ikut arah, okay, you ikut arah northwest, okay, you ikut arah northwest, jalan 50 meter, okay, so you akan sampai. So nampak tak? Kita perlukan arah, okay, kita perlukan arah, okay. Jadi untuk kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja, okay, iaitu hanya ada nombor sahaja, kita panggil sebagai kuantiti skala. Okay. Selalu pelajar ada masalah, mereka tulis skala SKALA. Sebab banyak sangat ikut geografi ataupun matematik. Dia terkurang satu R. Okay, kuantiti skala. Okay, skala. Okay, or we call scalar quantity. Okay, so kuantiti skala dia hanya mempunyai nilai sahaja. Magnitude maksudnya nilai. Okay, ataupun nombor. So, setengah kuantiti dia tak perlu tahu arah. Contohnya saya tanya, berapakah jisim? Okay, berapakah jisim anda? So you just tell me, okay, let's say you are 60 kg. 60 kg kan. You tak akan bagi saya, oh saya 60 kg ke bawah. Saya perlu 60 kg ke atas. Atau 60 kg ke kiri. Tak perlu bagi tahu arah. Okay, itu adalah nilai dia. Saya tanya masa berapa lama? Okay, masa 10 saat sahaja. Saya tak perlu betul-betul 10 saat ke atas. Okay. So, masa, laju, kerja, tekanan, semua ini adalah kuantiti skala. Okay, kuantiti skala. Jadi, mungkin pelajar pernah dengar laju dengan hal laju. Nanti kita akan bincang. Okay. So, kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja adalah kuantiti skala. Okay, satu tipsnya, kita dah belajar kuantiti apa? Asas kan? Okay, semua kuantiti asas, dia adalah kuantiti skala. Okay. Semua kuantiti asas adalah kuantiti skala. So, kalau saya nak you bagi contoh, okay, panjang, jisim, masa, arus, lagi apa? Suhu, kuantiti zirim, semua ini adalah kuantiti asas. Okay, kuantiti asas. So, mereka juga ada kuantiti skala. Okay. Lepas tu kuantiti, vektor dia mempunyai nilai magnitude dan juga arah. So, banyaklah sebenarnya. Contohnya, hal laju, pecutan, berat, daya. Okay. Daya maksudnya force lah. Okay. Kita akan tengok juga apa beza jisim dengan berat dalam bab 2. Okay, jisim dengan berat. Okay. So, kita nampak ada laju, hal laju. Lepas tu ada jarak dengan sesaran. Okay, kalau you pernah dengar perkataan sesaran. Okay. Okay, so sebelum kita pergi latihan, okay, saya nak terangkan sikit lah. Okay, saya nak terangkan sikit bagi satu gambaran untuk bab 2 lah. Okay. 2.1 kita akan tengok tentang jarak, okay, jarak, sesaran, laju, hal laju. Okay, lepas tu ada pecutan lah. Tapi kita tak tengok pecutan sekarang. Okay, so apa beza antara jarak dengan sesaran? Okay, so katakan saya sekarang di rumah. Okay, saya di rumah sekarang. Okay, lepas tu saya pergi ke sekolah. Okay, saya pergi ke sekolah. Saya berjalan dengan arah utara kan. Okay, selama 3 km. Okay, daripada rumah ke sekolah, saya jalan 3 km. Selepas sekolah, saya tak balik rumah. Saya tak takut COVID pun. Saya terus pergi ke Aeon. Okay, saya pergi ke Aeon sebab saya tak mau balik Hawa. Saya mau pergi Sephora. Okay, saya nak beli makeup atau eyeshadow. So, daripada sekolah ke Aeon, 4 km. Okay, contohlah.
Okay, so berapakah jarak yang telah saya berjalan? Okay, so jarak maksudnya berapa yang saya lalui. Okay, kalau kita pakai smart band ke, dia akan kira setiap langkah atau setiap footstep yang kita telah berlari kan atau berjalan. So jarak dia termasuklah semua yang kita dah berjalan. 3 km, 4 km. Okay, so 3 km tambah 4 km kita dapat 7 km. Okay. Tetapi jarak dia tak ada arah. Dia tak kisah tentang arah. Okay. As long as saya tahu hari ini saya berjalan berapa jauh, sudah cukup. Okay. So jarak ini dia adalah kuantiti skala. Okay. So dia adalah kuantiti skala. Okay. Tetapi kalau saya tanya, berapakah sesaran? Okay. Sesaran maksudnya daripada titik awal kepada titik akhir. Okay. Titik awal ke titik akhir, satu garis straight sahaja. Atau kita panggil shortcut. Okay. Panggil shortcut. So, berapakah sesaran daripada rumah ke Aeon? Okay. Saya dengar ada orang jawab 5. Okay. So, how we get it? So, ini adalah 90 darjah. So, kita gunakan Pythagoras theorem. Okay. Di mana kita ada punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 and we will get answer 5 km. Okay, so 5 km ini dia jarak dia punya panjang lebih pendek. Di mana kalau kita ambil shortcut terus kita dapat sampai ke Aeon tanpa pusing sini pusing sana. Okay, so kalau kita naik kapal terbang ke helikopter, okay, kita tidak tersekat dengan halangan di jalan raya ke seperti pokok dan lain-lain. Okay, kalau kita berada di darat, kita perlu pusing ke kiri, pusing ke kanan. Tapi kalau kita naik kapal terbang, okay, kapal terbang dekat atas langit, tak ada pokok, tak ada benda lain yang akan menghalang. Kita boleh terus ikut satu direction saja. Okay, satu direction, straight, terus menghadap kepada destinasi kita. Okay, so sesaran ini, dia bukan sahaja bagi tahu nilai yang shortcut, tetapi kita perlu beritahu juga arah dia. Okay, so ini arah dia lebih kurang north east. Okay, north east ataupun timur laut kan, timur laut. Okay, north east. Okay, so ataupun kita boleh kira sudut sebenarnya lah. Okay, kita boleh kira berapa tita sini lah sudut. Okay, so kita bagi tahu orang kalau you jalan berapa sudut atau berapa arah dia, kita lebih senang untuk mereka sampai dengan lebih cepat. Okay, instead of just pusing ke kiri, ke kanan kan. Okay, so ini adalah beza antara jarak dengan sesaran. Jadi sesaran dia adalah quantity vector. Dan dia perlu beritahu arah. Okay, iaitu north, east. Okay, north east atau timur laut kan, timur laut. Okay. Jadi jarak sesaran, lepas tu kita ada laju, hal laju. Okay, so laju, kalau katakanlah saya dua-dua menggunakan masa untuk sampai ke destinasi adalah saya bagi senang 2 jam lah. Okay, 2 jam. Okay. Jadi laju dia rujuk kepada formula untuk jarak. Kalau you cuba tengok meter, okay, kalau kat kereta atau motor, kita ada unit kilometer per jam, km per hour kan. So km ini adalah rujuk kepada panjang ataupun jarak. Dan J ini rujuk kepada masa. So formula untuk laju, dia adalah jarak bagi masa. Di mana sekarang jarak kita guna 7 km. Okay. Dan masa kita gunakan 2 jam. Kita akan dapat 3.5 km per jam. Okay. So that means average speed. Okay. Laju purata, okay, 1 jam saya akan berlari 3.5
kilometer lah lebih kurang. Tetapi kalau untuk sesaran, bukan sesaran. Untuk hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, di mana sesaran adalah 5 kilometer dan masa 2 jam sama dengan 2.5 kilometer per jam. That means saya ikut arah north east, setiap jam saya berjalan 2.5 kilometer. Okay. Kalau saya ikut arah north east, setiap jam saya berjalan 2.5 kilometer. So lepas 2 jam saya akan sampai. Okay, saya akan sampai. So saya tak perlulah banyak sangat speed kalau ikut masa yang sama. Saya boleh jalan dengan slow-slow. Tapi kalau orang yang dia pusing ke atas, pusing ke kanan, itu dia perlu berjalan lagi banyak dan dia perlu lebih cepat. Okay, kalau nak sampai dalam 2 jam. Okay, so ini adalah perbezaan antara skala dan vektor. So laju dia adalah kuantiti skala. Okay, hal laju dia adalah kuantiti vektor. Jadi saya harap you faham apa beza antara laju dengan hal laju. Satu ada ha, satu tak ada ha. Kalau you tak faham, saya akan ha. Okay, so satu lagi contoh saya bagi tahu lah. Okay, biasanya kalau semasa sekarang kita tak boleh ada acara sukan. So kalau di padang sekolah satu pusingan adalah 200 meter. Okay. Katakan kita start daripada A. Okay, start daripada A. So selepas saya lari satu pusingan. Okay, saya lari satu pusingan, jarak adalah 200 meter. Okay, tetapi sesaran berapa? Okay, very good. Saya dengar ada yang jawab kosong. Okay, kenapa kita dapat kosong? Sebab titik awal dan titik akhir adalah sama. Kita masih berada di tempat yang sama. So even though we have already run for like 1 lap or maybe 20 laps, 20 pusingan, tetapi sesaran dia masih kosong. Sebab titik awal, titik akhir adalah sama. Okay, titik awal, titik akhir adalah sama. Jadi, kita dapat kosong meter. So, sebenarnya mana satu lebih bagus? Okay, dua-dua memang penting. Jarak dia lebih beritahu kepada tentang nilai. Okay, kuantiti skala lebih bagi tahu tentang nilai. Kalau kuantiti vektor sesaran dia bagi tahu tentang arah. Okay, bagi tahu tentang arah. Sangat penting adalah arah. Okay, so this is just a brief introduction for you to see. Don't worry, for next chapter 2.1, we'll look further about these examples. Okay, so senang sahaja. So kumpulkan kuantiti berikut kepada kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay, so kerja adalah kuantiti skala, tenaga kuantiti skala, kuasa kuantiti skala. Okay, power, right? Power actually we don't have to put direction. Okay, how many power to the left, to the right, no need. Okay, sesaran kuantiti vektor, hal laju kuantiti vektor, momentum kuantiti vektor. Okay, masa kuantiti skala, suhu kuantiti skala, jisim kuantiti skala, daya kuantiti vektor, pecutan kuantiti vektor, isi padu kuantiti skala. Okey, yang tak perlu arah itu adalah skala. Laju kuantiti skala, ketepatan pun kuantiti skala, panjang pun kuantiti skala. Okey. Okey, so saya harap you dapat faham kuantiti skala, kuantiti vektor, lepas tu berikan contoh lah. Okey, so apakah perbezaan dia lah? Okay. Biasanya perbezaan dia, kuantiti skala hanya mempunyai magnitude sahaja, tetapi kuantiti vektor mempunyai magnitude dan arah. Okay. Lepas tu, yang dua ini saya tambah, okay, saya tambah sendiri ya. Biasanya kuantiti skala dan kuantiti vektor mungkin mereka adalah sama, tetapi mungkin adalah beza. Okay. Maksud saya mungkin sama, contohnya
kalau acara 100 meter, okay, 100 meter, kita lari dengan straight kan. So, jarak 100 meter. Sasaran? Yes. So, nampak nilai pun sama juga. Kalau dia lari pusingan, dia punya nilai tak sama. Okay. Okay. So, jisim adalah kuantiti jirim dalam objek, tetapi berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas objek. Manakah satu adalah kuantiti vektor. So, berat, okay, weight is a vector quantity sebab dia mempunyai magnitude dan arah. Okay, so jisim dia adalah kuantiti asas, kuantiti skala, berat adalah kuantiti vektor. Okay. Lepas tu identify which one is skala, which one is vector. Okay, so yang ini Ferrari bergerak dengan laju 300 km per jam. Okay, so jawapan adalah skala. Okay, laju dia adalah skala. Okay, next. Sebuah kereta api bergerak dengan hal laju dari 130 km per jam dari JB ke Mars. So ini adalah kuantiti vektor sebab hal laju. Okey, sebab hal laju. Okey, next. Ketepatan air laut adalah 1025 kg per meter kubik. So ketepatan kuantiti skala. Okay, kuantiti skala. Sarah berjalan sejauh 500 meter panjang. So ini adalah kuantiti skala sebab dia tak beritahu tentang arah. I'm not sure she's walking to the left, to the right. Okay, so skala. Mei-Ling memecah rekod 25.5 saat dalam acara 200 meter. So di sini kita nampak ada masa 25.5 saat, itu masa. Lepas tu 200 meter adalah jarak. So kuantiti skala. Dua-dua adalah kuantiti skala. Kuasa bentor adalah 25 watt. So ini adalah kuantiti skala juga. Okay, kuantiti skala. Okay, suhu mama fizik mencapai 32 darjah Celsius semasa musim panas. Okay, so ini adalah kuantiti skala juga. Suhu adalah kuantiti skala. Okay, Kem Batu 10, lokasi Kem Batu 10 adalah 15 km daripada Bandar Kuantan. So ini adalah kuantiti vektor sebab ada arah. Okay, ada arah. Okay, so I think that's it. Dan anda boleh cuba latihan. Okay, latihan ini sekejap lagi saya post dekat dalam Google Classroom. So basically nota anda adalah yang inilah. Okay, very easy saja. Nota untuk hari ini kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay, so kalau you nak senang sahaja, you buat peta pun boleh. Okay, ini buat dalam table pun boleh lah. So contoh kalau you boleh buat dalam peta macam ini lah. Okay, contohnya. Okay, so sama juga apakah tajuk dia? Okay, tulis kuantiti. Okay, kita kan dah bincangkan yang masa tu saya lukiskan. So di sini saya ada lukis skala dan vektor kan. So you tulis lah skala, okay, vektor. Lepas tu definisi dia apa? Okay, mempunyai magnitude sahaja. Lepas tu vektor mempunyai magnitude dan arah. Okay, lepas tu contoh. Okay, bagi berapa je lah. Contoh mungkin bagi 3 lah. 3. Okay, lepas tu vektor pun bagi contoh 3 lah. 1, 2, 3. Itu sahaja. Okay. So tak payah tulis panjang-panjang. Okay, so soalan-soalan ini boleh cuba buat lah. Tadi kita pun dah bincang sedikit, lebih kurang sama sahaja. Okay, so cuma saya nak tanya, okay, soalan 11 ini,
Nampak tak? Had laju di lebuh raya Pantai Timur ialah 110 km per jam. Okey, had laju . So ini adalah kuantiti skala ke kuantiti vektor. Okey, dia ada arah tak? Apa itu had laju? Had laju dalam bahasa Inggeris adalah speed limit. Okey, speed limit. So rujuk kepada speed. Had untuk laju, bukan hal laju . So that means tak kisahlah you berjalan ke mana-mana, kalau dalam highway, okay, sama ada you ke arah positif ke arah negatif ke, you jangan lebih 110 km per jam. So dia tak bagi tahu arah pun. Tak kisah mana-mana arah, you tak boleh lebih nilai ini. Okay, so speed limit, had untuk laju, dia ada nilai tetapi dia tak ada arah. Okey, dia tak ada arah. Jadi dia adalah kuantiti skala. Okay, dia kuantiti skala. So this is quite tricky lah because had laju. Okay, had untuk laju, bukan hal laju . Okay, lepas tu you bagi contoh-contoh lah. Contoh-contoh kuantiti skala, kuantiti vektor ya. Okay, bagi contoh, contohnya di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, bagi 7 contoh untuk setiap kuantiti skala. Okay, so ini adalah latihan anda. Okay, nanti saya post dan anda boleh buatlah dalam buku latihan. Okay, ada soalan?